Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Apa khabar semua? Okey? Nampak umpan saya mengena lah yang solat hari tu tak ramai orang. Tak suka ramai-ramai sangat, susah kita nak bincang. Yang belakang tu akak duduk depan tak apa. Okey. So nota yang saya tulis masa kita bincang kelas siri pertama tu dan siri kedua hilang. Jadi saya tak tahu setakat mana perbincangan yang dah ada dan setakat mana kita dah bincang. Yang saya tahu kita dah selesaikan pada siri pertama dengan kedua tu sebahagian daripada surah An-Naba dan juga permulaan kepada framework yang kita nak guna untuk kita tengok juzuk 30. Jadi saya ingatkan kepada semua yang kita punya kuliah, kita punya nama siri kita adalah refleksi moral daripada juzuk 30. So daripada juzuk 30 ini kita akan tengok berapakah surah-surah yang Allah letakkan dalam juzuk 30 ini. Bagaimanakah ia dikelompokkan? Bagaimanakah perspektif moral yang kita nak bincangkan? Sekali lagi saya nak ingatkan dan saya nak minta kalau siapa-siapa yang ingat, apakah maksud moral yang kita nak bincangkan? Apakah maksud moral? Bila kita sebut tentang seseorang itu Abu adalah orang yang tidak bermoral kerana dia melakukan sekian. Siti adalah orang yang kurang bermoral kerana dia melakukan sekian. Kumpulan itu kumpulan yang tidak ada moral kerana dia melakukan sekian. Jadi apabila kita meletakkan mengatakan orang bahawa engkau tidak bermoral, aku kurang bermoral, dia kurang bermoral, apa yang kita maksudkan dengan perkataan moral? Tak beradab. Antara wording yang kita boleh gunakan, antara terminologi yang kita boleh gunakan adalah adab. Adab adalah terminologi daripada Arab. Dan perkataan adab ni dia dah masuk dalam culture bahasa Melayu dan juga dalam dalam bangsa Melayu itu sendiri. Jadi adab tu kita nak cerita betapa pentingnya adab dalam kerangka sejarah budaya Melayu sangat besar. Kita ambil pada macam mana sejarah dituliskan, macam mana semuanya dimasukkan dalam kerangka sejarah. Saya ingat dulu, sebab tu saya tekankan, kita kena tengok balik, kita kena tanya diri kita balik, sebab apa bangsa budaya Melayu ni ada pakai baju kurung, ada pakai baju Melayu, dan semua jenis-jenis baju yang ada dalam budaya yang dikira sebagai pakaian tradisi ni, semuanya baju-baju yang berpesak. Perasan tak? Ataupun lebar. Dia bukan slim fit dalam bahasa sekarang, apatah lagi nak skinny fit. Bukan zaman sekarang, bukan itulah yang dipakai oleh orang dulu. Kalau baju Melayu tu zaman-zaman dulu memang dia ada pesak. Dan seluar dia pun seluar yang besar punya, dia tak ikut pun skinny fit, dia tak ada. Jadi kita tanya sebab apa? Dia kalau perempuan lagi lah kan, dengan baju kurung dia, dengan even kain batik yang dia pakai tu pun kain batik yang lebar kan. Baju kebaya dia adalah cekak sikit, tapi tak adalah sampai tu yang macam sekarang ni cekak tu kan. Juga baju-baju yang zaman dulu, ada warna-warna yang zaman-zaman dulu dia ada banyak. Dia ada warna yang dibuat oleh zaman-zaman dulu, sama ada plain color ataupun ada sedikit corak. Dan corak yang paling selalu digunakan adalah corak batik kan. So bukannya budaya dan sejarah itu tidak ada, orang kata tidak ada kesenian dia, kecantikan dia ada, cuma macam mana dia jaga dalam bentuk syariat. Dan sebab tu saya kata perkataan adab sangat penting. Boleh baca satu buku yang ditulis oleh Profesor Syed Nakib Al-Atas. Buku tersebut merupakan buku yang ditulis oleh anak-anak murid dia ketika mengumpulkan semula syarahan-syarahan dia. Tebal buku tu, Risalah Kaum Muslimin. Cari buku tu, tebal, sudah pun diterbitkan, agak mahal lah. Tapi dalam buku tu idea-idea asas yang diketengahkan oleh Syekh Nakib ni memang hebat. Antara perkara yang dia address, masalah-masalah yang dia address kepada masyarakat, dia kata loss of adab. Kita kehilangan adab. Kehilangan adab ni maksudnya apa? Dia maksudkan adab tu besar. Dia bukan sekadar masukkan adab tu dengan bersalaman semata-mata. Itu pun adab juga, tapi dia masukkan adab tu sebagai salah satu ideologi, sebagai satu perkara, sebagai satu metafizik yang sangat besar, sebagai satu, orang kata apa, adalah konsep
Maksudnya adab inilah yang menentukan keunggulan, kejayaan satu tamadun. Itu pandangan Syekh Nakil Al-Atas besar. Dan saya pun tak tahu macam mana nak hurai. Sebab dia punya bahasa dia pun tinggi. Yalah, orang-orang falsafah kan. Jadi kita yang baca nak faham pun satu hal dah, nak terang kat orang lagi memang tak lah. Kan? So itu adalah perbincangan kita tentang moral. Dan moral ni basically adalah tentang adab lah. Tapi bila kita empiricalkan lagi, kita detailkan lagi, maksud moral adalah penentuan di antara baik dan buruk. Kita nak bincang sepanjang masa macam mana Allah guide kita, bimbing kita untuk tentukan yang ini okey, yang ini tak apa nak okey, yang ini boleh dilakukan, yang ini better tak payah, yang ini teruskan lakukan, yang ini jangan sesekali. So dia ada level-level dia. Dan dalam ruang moral inilah kita nak masukkan juga yang selalunya diketepikan bila kita sembang bab moral ni adalah bila kita sembang bab fiqh. Kalau perasan, kalau orang masyarakat kan, contohnya itu saya ingat Dr. Azrul, Ustaz Syahari dia masuk dalam TV Hijrah. Jadi orang tanya soalan, kata dia orang cerita pasal apa surah Fatihah. Jadi soalan dia datang daripada penonton tu. Cerita ni surah Fatihah, ibrah dia, pengajaran dia, tadabbur dia, gini. Soalan daripada penonton dia tanya apa? Ustaz, kalau terlupa baca Fatihah dalam sembahyang, macam mana hukum dia? Nampak masyarakat lah, masyarakat. Jadi kalau kita cerita fiqh ke, kita ceritalah Fatihah ni lautan yang dalam, indahnya Al-Fatihah dengan melihat daripada perspektif bahasanya, dengan melihat daripada perspektif struktur ayatnya. Tapi soalan dia akan tanya, kalau kita terbaca tak dengar, sahkah sembahyang kita? Kalau kita terlupa, sahkah sembahyang kita? Kalau imam tu dah baca Fatihah kuat-kuat, kita kena baca juga ke lepas tu? Kalau kita baca tak habis, sempatkah? Bolehkah kita kena ikut imam terus? Soalan-soalan yang bersekitarkan di antara hukum. Kerana apa benda tu jadi? Kerana pertama memang penting fiqh. Tapi dalam perbincangan fiqh yang sudah sedia ada dalam masyarakat kita ini, kita mengetepikan soal moral. Dan inilah yang menyebabkan orang salah faham sangat tentang agama. Jadi bila agama kata tak boleh buat macam ni, orang kata sebab apa tak boleh? Maka apabila orang tanya sebab apa tak boleh, itu bukan soal hukum itu lagi semata-mata. Itu soal moral. Macam mana kita nak justify, macam mana kita nak beritahu orang bahawa perkara tersebut tak boleh. Apakah reason? Macam mana kita nak berhujah? Benda-benda macam tu yang sebenarnya penting. Terutama sekali bila hukum tentang perempuan misalnya. Okey, perempuan kita letakkan ambil contoh, hukumlah kan hukum. Sebab apa? Sebab apa lafaz cerai kalau perempuan keluarkan tak ada makna. Jadi orang hentam apa benda lah ni kan, agama yang meletakkan gender sebagai ni, orang yang mementingkan satu-satu gender berbanding gender yang lain. Tidak ada kesaksamaan gender dalam meletakkan satu-satu kuasa dan keputusan autoriti. Jadi orang bincang sebab dia nampak daripada secara tu. So bila macam mana kita nak bincang benda tu? Yalah, kita bincang secara fiqh. Memanglah fiqh kata tak boleh. Bukalah kitab mana pun tak ada yang kata boleh. Settle, black and white, confirm, perkeliling dah keluar, tak boleh, kan? So macam mana kita nak bincang dengan orang-orang yang mempertikaikan ni? Kita kena tanya, dia dalam ruang moral. Ni yang penting dalam ruang moral. Moral inilah kita nak bincang. Okey, dia sebenarnya isunya adalah emotional part, psychological part. Itu semua benda-benda moral. Sebab tu ruang moral adalah ruang yang sangat luas. Sangat luas. Dan kita kena berhati-hati untuk berbincang. Kena bawa orang untuk masuk dalam perbincangan tu. Supaya pertama, apa-apa sahaja keputusan ataupun hukuman ataupun fatwa, dia tidak datang secara kering dan dry. Contohnya tak boleh. Tak boleh. Jadi orang kata tak boleh, orang rasa kecewa dengan keputusan tak boleh daripada fatwa. Sayang sekali, orang tak melihat kenapa tak boleh tersebut. Dan pentingnya tak boleh itu kepada kita. Itu adalah ruang moral. Saya ingat dulu pernah dibincangkan dekat UAE tentang keputusan kerajaan Arab Saudi untuk menghapuskan beberapa kata apa, tinggalan-tinggalan sejarah. Di antaranya depa buang tanda-tanda tempat tidur Nabi kat mana, buang habis semua benda tu. Bahkan sekarang tak silap saya, gua pun tak boleh masuk tu, langsung tak boleh nak melawat, kan? Apa dia punya hujah? Dia kata sebab kita takut kesyirikan tu berlaku, sebab takut buat syirik. So apa yang berlaku dekat sini? Apa yang hilang? Perbincangan tentang moral. Perbincangan tentang moral juga merujuk kepada macam mana kita nak didik orang untuk menghargai sejarah. Kalau kita sendiri pun dah letak sejarah tu dalam kerangka yang sangat-sangat sempit.
Orang yang datang misalnya dia nak buat syirik, salah tempat tu ke salah orang? Salah orang. Jadi itu benda-benda kan. Sebab itu kita kena penting. Sebab tu apa yang hilang sekarang adalah orang tidak lagi menikmati sejarah dan sirah itu sendiri. Dekat UAE saya buat satu kuliah secara 2 minggu, seminggu sekali macam tu jugalah. Saya buat depa minta buat kuliah tentang sirah di sebalik surah ataupun surah di sebalik sirah, antara yang terbalik lah. Maksudnya kita kata payah ni kalau nak buat macam tu kan. So depa nak minta cerita tentang sirah aja. Tapi kalau kita cerita tentang sirah saja tanpa kita masukkan macam mana ayat-ayat yang turun pada waktu serta-serta waktu tu, jadi tak syok. Jadi apa yang kita kena buat, kita kena cerita tentang sirah dan kita masukkan ayat-ayat dia. Sebagai contoh, saya bagi contoh antara kita sejarah sirah ni, kita apa yang kita ingat apa? Hijrah. Sebelum tu kita ingat apa? Nabi kahwin dengan Khadijah apa semua. Pernah tak dalam satu sirah kita belajar tentang aspek emosi Nabi, aspek psikologi Nabi, aspek macam mana Nabi rasa sedih? Tahukah kita dalam Rahim Maktum dia pernah cerita Nabi pernah buat keputusan untuk bunuh diri? Kita tak tahu sebab kita tak betul-betul menikmati sejarah. Nabi pernah depres, Nabi pernah rasa kecewa dengan kehidupan, Nabi pernah rasa macam ada satu soalan dalam kepala dia tak dijawab oleh masyarakat dan dia rasa benda tu tak boleh tak dijawab. Dia rasa blur, dia rasa macam kenapa ada something wrong somewhere yang dia tak tahu kat mana wrong tu, kat mana where tu, dia tak tahu benda tu. Dan Nabi cuba cari jawapan. Dan orang yang cuba cari jawapan sebagai manusia, dia sentiasa akan duduk dalam kegelisahan. Dan Nabi memilih untuk uzlah. Tahun-tahun pertama macam mana Nabi punya pilihan untuk buat uzlah. Nabi mula untuk kurangkan sedikit komitmen dia. Pada tahun ketiga selepas itu, macam-macam pandangan sejarawan, tapi pada bulan Ramadan di antara yang masyhur mengatakan bahawa Nabi memilih untuk asingkan diri dia pergi ke gua. Gua apa? Sur ke Hira? Wahyu pertama? Hira. Selalu orang pening kan. Dan macam mana Nabi buat? Kita tahu Nabi pergi Gua Hira, Nabi terima wahyu pertama daripada Gua Hira, tapi kita tak tahu macam mana Nabi punya tindakan. Antaranya apa? Antaranya Nabi minta Khadijah untuk buat bekai. Dan Khadijah memang nak buat bekai. Dan Nabi minta apa? Nabi minta buat bekai tu banyak sikit. Sebab apa? Sebab Nabi cerita dalam perjalanan dia nak ke Gua Hira tu, baginda nak ke Gua Hira tu akan ramai homeless. Jadi dia nak bagi makanan tu kepada homeless ni. Ini Nabi. Sebab tu saya kata ridiculous mereka yang katanya nak menyendiri daripada masyarakat tapi tinggalkan masyarakat dia. Ridiculous. Bagi saya benda tu tak ada konsep beruzlah tapi tinggalkan keluarga. Beruzlah tapi tinggalkan amanat dia, tugas dia kepada masyarakat setempat. Nabi nak beruzlah masih lagi duk fikir dalam perjalanan tu berapa orang homeless yang dia boleh jumpa, yang dia boleh bagi makanan kepada mereka. Hal ini dicatatkan dalam sirah. Kita tak ambil benda tu. Jadi ini dari sudut emosi, Nabi dia punya empathy level dia memang very high. Dia memang sangat-sangat kesian kepada orang. Walaupun dalam keadaan dia sendiri pun pening nak cari jawapan pada segala persoalan dia. Dan soalan saya tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, sebab apa? Sebab apa Nabi banyak apakah masalah, apakah turning point yang menyebabkan Nabi betul-betul nak kena beruzlah? Apa sangat yang berlaku? Contoh kalau kita mungkin kita antara sebab kenapa kita tak keluar rumah, ahli keluarga meninggal ke, tragedi-tragedi yang sangat menyayat hati. Tapi Nabi apa yang berlaku? Apa sebenarnya yang berlaku yang menyebabkan Nabi memilih untuk kurangkan dia punya transaksi dia dengan masyarakat, interaksi dia dengan masyarakat, tapi dia memilih untuk kurangkan sikit. Bukan tak ada langsung, kurangkan sikit. Dan dia memilih untuk berulang alik daripada rumah ke gua. Sebelum dia tak tahu pun yang malaikat Jibril ada kat gua tu. Nabi tak tahu pun yang dia akan terima wahyu. Kita kena tahu benda tu. Sebab dia kecewa dengan masyarakat. Okey. Yang ni menarik. Dia kecewa. Saya suka point dia. Point tu betul. Tapi kita nak explain macam mana kecewa dia. Apa tahap kecewa dia. Kita ni pun pernah kecewa setakat putus cinta. Kita keluar je rumah cari makan. Tapi kenapa kekecewaan yang Nabi ada ni sampai akan menyebabkan besar kekecewaan tu sampai dia berulang alik daripada rumah dia nak ke gua. Beruzlah, menyendiri daripada orang. Ni point menyendiri ni penting. Kenapa?
Kecewa apakah yang menyebabkan Nabi buat macam tu? Ada sikit jawapan tadi tu. Kena explain lagi ya? Mana? Dakwah tak ada lagi time tu. Sebab dia belum jadi Rasul. Tapi ada, saya tahu puan ada satu point yang menarik kat situ. Apa dia? Okey, menarik kat situ. Kat situ ada isi penting. Kena elaborate lagi je. Masyarakat sekitar menyembah berhala. Okey, tapi kenapa menyebabkan kita kecewa? Kita pun ada juga masyarakat yang sembah berhala. Tak bermoral. Poin abang ni paling best sekali. Dan setakat ni yang ni paling tepat. Betul. Yang ni paling tepat. Masalah apa? Masalah moral. Keterisan akhlak, kekurangan orang kata masyarakat. Apa yang berlaku? Apa yang berlaku sebenarnya? Yang ni sebab tu kita kena belajar zaman jahiliah punya sejarah. Okeylah, saya kena belajar sejarah juga ni macam ni. Apa yang berlaku pada zaman jahiliah? Masyarakat hidup macam mana? Perempuan dibunuh. Perempuan dia tak dibunuh, dia yang tu cerita Saidina Umar ke? Salah tak cerita tu? Cerita Saidina Umar tanam anak dia tu salah. Tapi budaya, nak katanya ada budaya tu. Okey, baik. Dekat zaman jahiliah, perempuan ni ada dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok bangsawan. Kelompok kedua, kelompok hamba. Kelompok hamba ni yang bermasalah. Kelompok bangsawan power. Kelompok bangsawan, saya beritahu kat tuan-tuan perempuan kerana dua rangkap syair, dia mampu untuk membuatkan dua kaum bergaduh selama ratusan tahun. Dan kerana dua rangkap syair juga, dia mampu untuk membuatkan dua kaum yang bergaduh selama ratusan tahun berbaik semula. Ini kuasa perempuan bangsawan. Siapakah perempuan bangsawan? Mereka ni of course lah isteri-isteri kepada pembesar dan penyair. Antaranya Al-Khansa. Kalau baca sejarah dulu, cari nama Al-Khansa. Dia punya syair tu saudara perempuan. Tapi syair dia mampu menyebabkan dua puak yang bergaduh boleh baik, yang baik dia boleh bergaduh, dan bergaduh pula 100 tahun, 200 tahun kemudian. Hanya kerana dua rangkap syair daripada perempuan penyair. Sebab tu ada surah Syu'ara. Besarnya impak syair. Saya ingat lagi dia punya syair dia antaranya kan, kalau semua bintang jatuh, semua bintang itu hanya memilih tempat duduknya kaum-kaum kami. Dan kalau semua syaitan ini bertukar menjadi manusia, itulah syaitan, itulah puak-puak kamu. Tu dia punya benci dia. Nak bagi bergaduh dalam masa Arab. Itu budaya zaman dulu. Itu perempuan zaman tu. Tapi apa yang masalahnya berlaku? Perempuan bangsawan tak ramai. Yang ramai adalah hamba. Dan inilah yang menyebabkan trigger seorang insan, seorang manusia bila tengok perempuan dipermainkan sebegitu rupa, dihamba abdikan sebegitu rupa. Mana ada orang yang tak ada rasa kesian, tak rasa something wrong? Macam mana manusia boleh treat manusia lain macam ni? Satu soalan timbul. Lagi apa dia lagi? Budaya, habit, kehidupan, amalan. Sebagai contoh, silakan tuan. Menipu dalam berniaga. Of course. KM menarik, isu berniaga. Kita nampak macam benda tu biasalah kot kan. Tak. Bagi seorang nabi yang insani dia tinggi, yang jujur dia tinggi, dia tengok benda tu bermasalah. Bagi dia benda tu bermasalah. Dan kalau kita rasa benda tu biasa-biasa saja, kita yang bermasalah. Kan? Bahkan Allah pernah turunkan bala kepada mereka yang menipu dalam timbangan. Menipu dalam timbangan ni adalah benda yang paling, orang kata apa, biasa dibuat daripada masyarakat moden pada hari ini. Sama ada kantoi ataupun tidak sahaja. Tapi Allah pernah turunkan bala kepada masyarakat yang selalu biasakan benda macam tu. Bahaya. Menipu dalam timbangan, kesan dia bukan kesan yang kecil. Menipu dalam berniaga bukan kesan yang kecil je. Kesan dia adalah dia mengambil hak-hak orang lain secara berjemaah. Kolektif, hak-hak orang lain tu dia ambil. Itu masalah kedua. Lagi apa dia lagi? Mungkin hilangnya moral tu dari segi macam kan, walaupun agama Islam belum disebarkan, tapi mereka ni Hanif kan mengikut Nabi Ibrahim punya agama sebelum. Jadi pada waktu tu bila mungkin Nabi melihat kan amalan masyarakat sekeliling walaupun dia belum menjadi rasul telah menyimpang jauh. Jadinya tu menyebabkan Nabi rasul nak pun. Ya, antara benda yang hilang adalah kebaikan.
Nabi tak rasa kebaikan tu disemarakkan. Itu benda yang hilang. Virtue, kebaikan, nilai-nilai kebaikan antara benda yang tak ada. Semua orang megah dalam bercakap. Kalau bersyair tu, ya Allah, tak ada kata apa lah. Aku adalah singa yang akan menghunuskan segala taring, segala cengkaman kuku hanya untuk mendapatkan maruah perempuan daripada kaummu. Simple. Tapi dia menyebabkan puak lain akan terasa. Itu bahaya zaman-zaman tu, kan? Itu antaranya. Perempuan-perempuan hamba ni pula saya nak tanya, macam mana mereka ni pilih perempuan-perempuan bangsawan tadi, macam mana mereka pilih suami? Nak kata teruk tak teruknya akhlak mereka ni, macam mana mereka pilih suami? Kalau zaman kini pilih suami Mamina, kita kata diam ataupun kata tak mau lah. Tapi jarang anda diam tu, say no. Direct je, case settle, tak ada masalah. Tapi zaman dulu macam mana? Nak kata teruk tak teruk, dia masalah akhlak kat situ. Saya beritahu, minta maaf. Dia akan tidur dengan seramai lelaki yang dia nak, dan daripada ramai-ramai tu dia akan pilih yang mana dia nak. Dan itu adalah kebanggaan bagi perempuan zaman tu. Bayangkan, rasa bangga buat benda tu. Tengok dia punya tahap akhlak. Macam mana Nabi tak sedih? Satu poin yang sangat menarik. Ya, kita jahiliah moden. Kita orang sosial kan. Ini datang secara spontan. Ya, tak apa kan. Memang saya suka macam tu. Betul juga lah. Apa beza? Ya, kalau dari segi jahiliah kita boleh katakan ini adalah jahiliah moden. Ketika mana orang masih lagi orang rasa tak bersalah sebab tidur dengan orang lain. Dan seorang Nabi sanggup menyendiri, sanggup fikir macam mana, apa masalah, dan aku tak boleh duduk tanpa buat apa-apa, dan aku terpaksa menyendiri hanya kerana nak mencari jawapan kepada apa yang berlaku pada masyarakat, tak utama kali kepada perempuan. Ramai orang salah, ramai orang kata agama ni tak ni perempuan. Nabi banyak concern isu perempuan. Siapa orang pertama masuk Islam? Perempuan. Khadijah. Benda-benda macam ni yang ditenggelamkan dalam perbincangan, menyebabkan agama ni seolah macam mengetepikan perempuan. Lepas tu dia ambil hujah apa? Hujah kahwin. Payah sebab dia tak berada pada satu objektif yang betul. Betul, saya setuju dengan hujah apa pandangan puan. Memang betul lah. Tapi itu menyebabkan Nabi. Tapi hari ni benda tu datang balik. Sayangnya hari ni kita tidak ada Nabi. Kita cuma ada mesej daripada Nabi. Dan siapalah kita untuk beruzlah, kita bukan akan dapat wahyu, tapi wahyu tu dah sampai kepada kita. Kita cuma menyambung perjuangan tu. Apa lagi masalah-masalah yang diterima? Semua, saya cakap semua masalah moral, cuma kita detail-detailkan je. Masalah perniagaan tadi, masalah apa yang sebenarnya orang buat zaman tu? Apa pekerjaan utama masyarakat Arab? Jual berhala. Ha? Jual berhala. Salah. Jual berhala tu bukan semua, bukan dominan. Adalah sekelompok pembesar-pembesar, peniaga-peniaga business power, dia pergi jual bahala. Pembuat bahala pun dia buat juga. Perniagaan apa? Okey, perniagaan betul. Perniagaan apa? Peternakan paling tepat. Tapi perempuan buat apa? Mostly Hiburan? pekerjaan mereka ialah hiburan tu, penyair kan, apa semua. Tapi tak semua orang boleh jadi penyair masa zaman tu. Penyair ni memang terpilih lah. Dia kena bakat betul-betul lah. Memang sikit sangat lah. Tak pastilah ni dari bentuk pekerjaan ke tak. Sebab tadi Ustaz kata masa zaman jahiliah tu diorang boleh tidur lebih banyak daripada beberapa orang lelaki kan. Sebab antaranya adalah dia polyandry kan. So ada yang lebih kurang macam paling kurang dia akan tidur dengan 10 orang lelaki. Waktu dia suci dia akan meletakkan lambang bendera di atas bumbung. Maksudnya dia welcome sesiapa sahaja untuk tidur dengan dia. Dan suami dia akan ditentukan oleh anak yang bakal dia lahirkan. Antaranya. Jadi adakah itu, tapi sebab saya tahu maklumat setakat yang dikongsikan oleh Dr. Nik Salida pasal jahiliah betul. Tapi tak tahu itu digunakan sebagai sumber pendapatan ataupun tu memang dia suka hidup macam tu tanpa bayaran ataupun apa-apa. Yang tu bukan sumber pendapatan. Yang tu adalah budaya. Itu yang parah tu. Budaya ni, bayangkan budaya ni dia bukan senang kita nak ubah. Memang payah. Sekali kita dah ada satu budaya tu, beratus tahun lah
Kena ada berapa orang pula yang datang ke apa benda ke, mujadid pula mana datang baru selesai masalah tu. Kita hidup dengan budaya mandi safar tu berapa lama? Masyarakat Melayu kan, baru berapa ratus tahun hilang. Antara benda yang perempuan buat adalah jahit. Apa suka menjahit? Dan itu antara tenunan kan? Antara benda yang dilakukan oleh perempuan, pekerjaan yang dilakukan. Okey. So itu adalah masalah yang kita hadapi masyarakat Arab jahiliah. Itu tak kira lagi rasuah, tak kira lagi korupsi di mana-mana, tak kira lagi tak ada hormat satu sama lain, tak kira lagi kebencian, perkataan-perkataan buruk, kecacian, makian yang menjadi satu budaya, habit yang sangat-sangat bersumpah, berjanji, macam-macam masalah-masalah moral yang menyebabkan dia krem dalam satu kepala, dan kepala itu adalah kepala seorang insan pada waktu itu sebelum jadi Nabi yang dipanggil sebagai Nabi Muhammad. Berapa lama tu? Berapa lama dia duduk simpan benda-benda macam tu? 40 tahun. Soalan saya nak tanya kepada tuan-tuan dan perempuan, sebab apa Nabi dipilih menjadi Rasul ketika umur 40 tahun? So, kalau umur Nabi 63 tahun semua, maksudnya jadi Rasul ni 23 tahun. Selebihnya 20 tahun, berapa lagi? 30 tahun lagi. 40 tahun lagi sebagai manusia. Ya, Nabi lah. Kenapa? Pada umur 40 tahun baru dipilih, ditambah menjadi Rasul, disampaikan, diberikan wahyu pertama. Tahap kematangan, betul. Lepas tu dia dah melalui, because dia dah dia dah faham budaya dan Dia punya pengalaman hidup. sebagai manusia. Yes. Supaya dia boleh menangani isu selepas kenabian. Ya, yang mana isu-isunya adalah isu kemanusiaan, isu manusia. Dan itu penting sebab apa? Sebab bila kita nak tengok sejarah, kita nak tengok sirah, kita nak tengok sebagai apa? Ada bahagian-bahagian kita tak boleh nak ambil teladan. Sebagai contoh, bila Nabi buat keputusan yang dasarkan sebagai seorang Rasul, kita tak boleh nak buat macam tu. Sebagai contoh, okey, aku nak keputusan ni dibuat sebab aku dapat wahyu. Tak boleh. Mukjizat tak boleh. Tapi betapa banyaknya kehidupan Nabi adalah Nabi buat sebagai seorang insan. Yang itu yang kita kena ambil ibrah. Nabi senyum, Nabi hormat orang, Nabi itu, Nabi ini. Sebab apa? Sebab kalaulah jadi, antara sebabnya lah jadi Rasul tu awal sangat, nanti mukjizat-mukjizat tu tak banyak ibrah yang kita boleh ambil. Itu antara salah satu daripada kematangan dan sebagainya. So pengalaman hidup ni tu saya selalu bagi tahu, ada macam kakak-kakak ke makcik-makcik kata dia, so, ya Allah, dik kata dah tua dah rasa macam sia-sia hidup ni. Kata Allah, kata sabar, jangan jealous dengan menteri yang umur 26 boleh jadi menteri. Tak. Dia tengok mampu. Jangan jealous kepada mereka yang mampu capai macam-macam pada umur 25, 24. Kualiti hidup tak ditentukan dengan cepat atau lambat kamu mendapatkannya. Nabi jadi umur 40 tahun. Habis tu nak kata apa? Dia sia-sia sebelum tu. Nampak? Berhati-hati dalam menilai kualiti kehidupan. Ia tidak ditentukan oleh kualiti dan tempoh. Ia ditentukan oleh apa yang kita lakukan sekarang dan akan datang. Itu pentingnya konsep hari ini untuk dimanfaatkan dan dipergunakan. Penting benda-benda yang tu. Saya dah bagi motivasi pula dah. Kacau. Saya masih moral. Motivasi juga membentuk kamu. Itu betul. Puan pula yang tu justify saya punya ni. Kan? Jadi disebabkan itulah akhirnya Nabi memilih untuk menyendiri. Dan ini adalah satu benda, kajian saya, ada satu paper saya tulis, ini menyebabkan bahawa seorang Nabi Muhammad ni, dia punya concern masalah dia punya moral, dia panggil moral empathy dia sangat tinggi. Dan ini yang tak ada pada hari ini. Siapa kat sini menangis hanya terkenalkan isu di Gaza sebagai contoh? Kita tak rasa sangat. Yang paling kita rasa bila ada baby. Tapi benda-benda ni banyak. Ketika mana saya beritahu, ketika mana revolusi Instagram dan WhatsApp, perang di Gaza masih lagi tak selesai. Perang saudara di Syria masih lagi tak selesai. Berapa orang mati dekat Syria? 300,000 2016 saja. Kita tak rasa benda tu dah. Sebab teknologi tak mampu memberikan kemanusiaan kepada kita. Teknologi, walaupun kita selalu share gambar-gambar orang bunuh, gambar-gambar ini kena,
Sebenarnya teknologi belum tentu memberikan kemanusiaan. Teknologi belum mampu, teknologi setakat ini tidak mampu menghentikan perang. Senang cakap macam tu. Maksudnya teknologi tak mampu nak bagi beri kemanusiaan kepada orang. Itu masalah kita pada hari ini. Dan saya tengok antara benda yang kehilangan adalah tu. Kita punya perasaan ketinggian moral kita tu dah semakin dihakis oleh teknologi. Minta maaf saya cakap. Kita lebih suka dengan troll. Betul tak? Kita lebih suka dengan troll. Kita lebih suka dengan benda-benda yang kelakar, tak ada masalah, tapi benda tu membanjiri. Kita lebih suka benda-benda yang marah. Tengok ni apa jadi dengan dia ni, dah akan kena marah. Kita lebih suka kalau confession tu, apa tu paling kita suka. Confession. Kan? Tak kira lah IUM confession ke, benda-benda confession ke, benda tu yang akan jadi viral gila-gila. Nak ceritanya dekat sini macam mana masyarakat pada hari ini telah kehilangan benda-benda yang paling basic sekali. Common sense is not common anymore. Benda-benda macam ni yang kita kena fikirkan. Kita kena fikirkan. Dan Nabi, benda tu dia tak kenal sangat pun kadang-kadang. Cerita-cerita masyarakat. Tapi benda tu menyebabkan dia rasa kecewa. Dan kita hari ini ketika mana kehilangan kematian beratus-ratus, kita masih lagi rasa macam betapa terhakis pelan-pelan. Kita tak sedar, bukan salah kita. Tapi saya nak ceritanya ketinggian moral zaman dulu dengan zaman sekarang. Teknologi atau antara banyak faktor, antara faktor yang saya tuliskan dalam paper saya itu teknologi. Teknologi tidak boleh membeli jiwa manusia. Dia hanya menjadi medium. Kalau kita gunakan dia baik-baik, tapi berapa ramai sangat orang gunakan dia dengan baik. Hari ni orang kalut untuk dapatkan like di Facebook. Orang kalut untuk dapatkan banyak like sebab dia nak jual Facebook, dia nak jadi social media influencer. Menjual diri untuk apa? Mana moral? Tu saya kata, saya minta maaf lah. Dengan segala saya jadi datuk, saya jadi kaya tanpa saya sambung belajar. Saya tak ada SPM, saya boleh jadi kaya. Saya faham kejayaan bukan letak dekat SPM. Tapi mesej nak disampaikan apa? Maksudnya tak payah belajar untuk jadi kaya. Jadi kaya penting daripada pendidikan. Dan orang sanggup kahwinkan anak hanya untuk asalkan dia kahwin. Tak bagi pendidikan tak ada masalah. Hari ini orang tak fikir pentingnya pendidikan kepada anak-anak. Yang fikir, okey kahwinkan dengan tauke, aku punya tempat kerja, settle aku punya makanan. Ini masalah. Sebab tu saya baru ni pun join kempen tu. Say no to apa? Perkahwinan kanak-kanak tu kan. Saya bukan tak suka sebab isu perkahwinan. Isunya adalah budaya yang dibuat. Patutnya kanak-kanak kita kena bagi makanan. Bagi makanan dan bagi pendidikan. Bagi dia cukup kehidupan. Bukan bagi suami, bagi isteri. Itu benda yang kita kena kat sini tak ada masalah, kat kampung. Belah sana, kat Kedah ke Kelantan ke Terengganu ke, sedih. Kalau kat kampung, saya duduk Kedah pun sama. 12, 13, 14 tu kalau tak ni kahwin. Lepas tu dah berhenti sekolah. Saya kalau kahwin tak apalah, okey tak apalah nak kahwin, tapi dah berhenti sekolah tu kenapa? Itu benda yang paling saya sedih. Kalau berhenti sekolah pergi pondok tak apa. Berhenti sekolah belajar tempat lain tak apa. Berhenti sekolah dan duduk saja. Duduk jadi tu sedih. Kita pendidikan tidak menjadi satu perkara yang nampak penting daripada orang. Moral. Kita tak ada ketinggian moral. Rasa resah dengan masyarakat sekarang. Aku nak buat apa biar betul. Dia tak ada benda tu. Jadi sensitivity tu dah kurang. Kita lebih pada buat tak tahu. Dan kita rasa tak apa dengan buat tak tahu. Kita rasa tak ada masalah dengan tak ada rasa. Tak payah. Saya pun sama lah kan. Itu persoalan moral yang kita kena bincangkan. Tu antara benda yang kita jumpa. Saya jumpa hanya daripada satu babak aja. Babak Nabi memilih untuk beruzlah. Dan ini adalah perspektif kita nak tengok. Daripada satu babak tu, macam mana kita nak tengok perspektif dia? Emosi, psikologi, spiritual. Spiritual apa benda yang kita boleh tengok dekat situ? Pencarian sesuatu. Aku nak satu jawapan, nak satu kekuatan yang dalam. Yang selama ini tak selesai hanya dengan tak apa, benda ni akan selesai, benda ni tak selesai dengan benda tu. Bersangka baik tu tak selesai dengan masalah semata-mata. Dia nak benda yang lebih dalam. Dia nakkan sesuatu. Itu menyebabkan Nabi beruzlah. Daripada segi spiritual. Babak tu ya, tapi tulis paper tu panjang. Tapi saya suka benda-benda macam tu. Sebab tu kita tengok sirah, macam mana kita nak tengok perspektif apa yang kita nak tengok.
Dan apa yang berlaku selepas itu? Cerita sirah pula dah, tak apalah. Konok kan cerita sejarah kan. Sejarah membentuk kemanusiaan. Puan habis justify je semua benda. Saya tulis, saya tak ikut flow dah ni. Kan? Tak apalah. Yang penting puan pun enjoy semua. Kita masuk apa yang berlaku. Kan? Antara selepas bulan Ramadan Nabi memilih untuk tu. Saya dah cerita tadi apa semua. Kemudian datanglah wahyu. Wahyu suruh Iqra. Ma'ana biqari'in, Nabi kata. Kenapa suruh Iqra? Kenapa tak suruh baca la ilaha illallah ke? Mengucap ke? Kenapa wahyu pertama Iqra? Apa maksud Iqra? Dan Nabi pun sendiri confused. Ma'ana biqari'in. Fikir kenapa Iqra? Banyak masalah ni. Masalah masyarakat kita tengok wahyu pertama Iqra. Baca dulu dengan ilmu tu nanti membuka cahaya kepada kegelapan. Ada ke yang dibukukan? Apa maksud Iqra dekat sini? Kenapa kita tak kata qiraatul Quran? Kenapa kita kata tilawatul Quran? Pertandingan tilawah Quran. Puan. Adakah kenapa Iqra? Adakah Tuhan mahu kita membaca pengajaran sekeliling? Okey, poin yang menarik dekat situ. Sebab tu saya tanya soalan, apa maksud qiraah dekat situ? Kenapa kita kata pertandingan tilawatul Quran? Tidak qiraat Quran. Apa beza tilawah dengan qiraah dalam bahasa Arab? Ada Habib bahasa Arab kat sini ni? Ataupun ada yang tahu ke, boleh cakap Arab ke sikit? Ada? Kan? Itu satu soalan yang kita nak baca. Yang kedua adalah, adakah bacaan di sini bermaksud macam saya baca ni? Macam okey, A, B, C, adakah macam tu? Dan apabila Nabi digambarkan, Allah kata Nabi itu ummi, adakah benda tu satu keaiban pada waktu tu? Sebab apa tak keaiban, Puan? Sebab mungkin masyarakat masa tu Ummi. Adakah maksud ummi ni dia tak boleh sebut perkataan, dia tak boleh mengeja literasi? Ataupun sebenarnya apa masalah ummi? Ummi ni banyaklah perbincangan dia kan. Tapi dekat pada zaman tu, menulis bukan satu budaya. Menulis hanyalah ada ketika mana kita nak tampal syair-syair yang hebat-hebat untuk dijadikan sebagai warisan dan tradisi untuk iktiraf. Itu sahaja. Jadi ini menunjukkan bahawa apabila menulis bukan budaya, bererti tak semua orang menulis. Dan tak menulis bukanlah satu benda yang buruk pada zaman tersebut. Aku tak erti menulis A, B ataupun aku tak erti mengeja makan adalah bukan satu benda yang buruk. Aku erti sebut adalah satu benda yang buruk, satu benda yang cukup. Jadi yang orang yang boleh bersyair itu mereka yang boleh membaca? Mereka yang boleh membaca, belum tentu mereka yang boleh tapi menghasilkan tulisan. Sebab dia lain tau tuan. Puan, bila kita tulis dengan menyebut satu ilmu yang lain. Dan ummi di sini juga bermaksud tidak mampu langsung untuk bersyair tu. Maksudnya bila Nabi nak sebut perkataan tu, syair ni antara bendanya adalah rima kena betul. Contohnya saya bagi tahu contoh kan. Aku ingin menjolok bintang-bintang dan jadikan kerongsang di dadamu. Benda tu tak boleh study pun nak dapat. Dia benda tu bukan benda yang okey aku kena study dan aku dapat. No. Benda tu memang datang purely daripada ilham, daripada bakat dan sebagainya. Itu bukan saya buat itu. Itu puisi Usman Nawang. Kekasih ataupun lagu Koperatasa tu kan. Sedap lagu tu. Dan memang puisi tu antara puisi yang paling romantik. Sebab sedap sangat. Tapi adakah Usman Nawang terpaksa membaca 200 buku untuk menghasilkan puisi tersebut? No. Dia cuma perlu jatuh cinta aja. Itu saja. Dan Nabi tak boleh benda tu. Nabi tak ada benda tu. Nabi tak tahu. Tapi bila seorang sahabat yang penyair Hasan, misalnya bila Hasan bersyair, Nabi suka. Nabi kata syair lagi. Tapi Nabi nak buat, Nabi tak boleh sebab ummi tu. Sebab apa Nabi tak boleh? Dipelihara daripada nanti orang akan tulis. Ya. Saya tahu pun nak sampaikan apa. Al-Quran autentik. So bila orang kata tu penyair, kami 40 tahun kenal dia bukan penyair. Nampak? Itu hujah-hujah falasi. Confirm tipu punya hujah. Settle masalah. Hanya kerana nampak cantiknya Tuhan tak aturkan benda tu. Kan? Ada orang hentam tahu surah ni, ada orang kata Muhammad sepatutnya tak dipilih, antaranya Syiah.
Sebab dia bukan orang yang penyair di zaman nampak cara dia putar benda tu. Tapi sebenarnya ini isu dia. Sebab bila dia penyair nanti akan ada masalah. Akan ada orang kata hang boleh buat sebab hang penyair. No. Masalahnya aku bukan penyair. Itu isu dia. Settle kat situ kan. Kat mana saya nak cerita tadi? Iqra' kan? Ya Allah. Kita pasal Iqra'. Apa maksud Iqra'? Dan kenapa bila Nabi beritahu ma'ana bi Qur'an tapi tetap arahan yang sama datang daripada Jibril? Iqra'. Seolah macam jawapan Nabi tu tak relevan. Sampai berapa kali? 3. Kan? Lepas tu baru Jibril sambung, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka di situlah kita tahu bahawa Iqra' bukan bermaksud kita membaca A, B, C, D dan E. Iqra' adalah satu tindakan yang associate between mind and heart. We need 2 faculties to do that. Faculty of mind tak jadi lagi. Yang association between mind and heart. Dia kena ada hubungan faculty of mind dengan faculty of heart. Bererti Iqra' adalah itu. Iqra' adalah soal pertama macam mana nak menanggapi isu yang ada dan macam mana nak mengukuhkan kekuatan spiritual yang ada. Dan ini penting. Dan dalam baca Quran, saya nak beritahu tuan, tips yang paling penting dalam baca Quran adalah kena ada 2 fakulti ni. Kena selarikan. Kita baca Quran untuk memahami makna, faculty of mind. Kita baca Quran untuk mencari Tuhan, faculty of heart. It's very important thing. Very important. Faculty of mind memerlukan intellectual commitment. Kita kena study, kena datang, kena belek kan, tafsir sebagainya, tadabbur sebagainya. Faculty of heart kenapa? Kena ada kesungguhan. Kena ada kesungguhan. Sebab mencari Tuhan tu tak boleh datang tunggu Tuhan datang, no. Al-Quran ni saya beritahu, once bila kita dah start lebih, kita macam mana kita bagi, macam itulah Al-Quran bagi balik kat kita. Macam tu. Tu kemujizatan Al-Quran. Kita start dengan kita bagi masa lebih sikit, kita dapat lebih. Dia tak ada aku nak letak macam antara budaya, minta maaf saya tak suka. Ustaz boleh tak buat 1-2 hari 114 surah? Saya kata tak, saya kata sebab kami tak ada masa. Dia tak macam tu. Dia tak macam tu Al-Quran. Al-Quran you give more time, get more lah. Tu je. Dia tak ada cara lain. Dia tak ada okey ustaz rangkumkan apa yang ustaz tahu selama 40 tahun untuk kami tahu dalam masa 2 jam. Tu dia. Tak ada. Sebab dia bukan macam tu. Dia bukan macam kita bedah buku tu. Dia bukan macam tu. Dia walaupun kitab tapi dia bukan buku. Define buku tu macam ada isi kandungan apa semua tak. Mungkin tanpa faculty of heart tu menyebabkan orang jadikan pembelajaran Al-Quran tu sebagai mental exercise. Ya, itu bahayanya. Kadang-kadang orang asyik dengan segala wacana yang ada dalam Al-Quran. Itu hebatnya Al-Quran kan. Tapi dia lupa dia semakin jauh dengan Tuhan. Sebab tu penting perkataan tadabbur. Tu antara sebab kenapa di tadabbur ditubuhkan. Untuk apa maksud tadabbur? Internalize. Untuk jadikan benda tu internal. Please make it personal. Cerita tentang Nabi Musa bukan tentang ustaz yang cerita, tapi kita yang menghadapi dalam hidup ni. Saya ada cerita Nabi Musa, saya nak masuk ni. Astaghfirullahalazim. An-Nazi'at. Kan? Jadi dekat situ Iqra'. Dah selepas tu nak habis cerita ni, habis dah puan? Insya-Allah. Selepas pada tu dapat wahyu pertama dan Nabi pun pulang apa semua. Berapa lama jarak di antara wahyu pertama dengan wahyu kedua nak sampai? Soalan sejarah tu. Berapa lama? Surah pertama dengan surah kedua tahun? Ya ke? Tu surah, bukan ayat. Kena ni ayat. Saya tahu tuan rujuk Kompas 114. Ataupun ada yang peta tu kan? Maududi. Saya cari aja Maududi. Maududi dia letak itu surah, bukan ayat. Kalau ikutkan surah pertama turun apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah, surah yang lengkap. Iqra' ni 5 ayat pertama tu. Ayat lain, surah lain. Okey? Itu kena tahu. Okey, ayat yang seterusnya turun. Apa yang berlaku? Nabi tiba-tiba dengar 5 ayat, tak boleh. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak tahu apa yang kena buat, tapi ada rasa senting.
Dan inilah Arif Mahtum Saifur Rahman Al-Mubarakfuri dia cerita. Dia kata Nabi balik jumpa Khadijah. Khadijah bagi jumpa dengan apa? Siapa? Warakah. Kemudian Warakah cakap apa? Apa Warakah cakap? Suami engkau ni akan menjadi terpilih dan akan dihalau daripada Mekah. Tak gelabah. Tak gelabah macam tu. Kenapa aku kena halau? Kenapa? Apa itu namus? Kenapa ini dipanggil namus? Namus ni tanda-tanda tu kan. Dan waktu inilah satu riwayat yang beberapa riwayat yang Sulaiman Saifur Rahman Mubarakfuri ambil, dia kata beberapa kali Nabi mencari jawapan. Nabi pernah berulang daripada rumah dia ke bukit Jabal Rahmah dan Nabi nak terjun. Nabi rasa macam apa yang berlaku? Something yang sangat-sangat rumit. Kalau dalam istilahnya depress, tertekan, stres dengan benda yang berlaku. Sebab apa? Sebab jawapan tak ada. Tapi bila Nabi nak terjun, muncul seorang lelaki kata, kamu adalah pesuruh Allah. Dan itulah malaikat Jibril. Tiba-tiba rasa lega, tak bagi jawapan. Okey, pesuruh Allah, nak kena buat apa? Rasa lega, datang balik, kata 3 kali ulang, last kali. Apa yang jadi? Jibril datang sebagai malaikat, bukan lagi perempuan, lelaki. Waktu itulah yang kita kata dia balik dalam keadaan dia demam kurang tu, balik terkejut, selimut. Itulah turun mudah ayat daripada surah Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Kenapa ayat ni pendek-pendek dan kenapa ayat ni berbentuk arahan yang jelas dan tak perlu lagi penjelasan? Sebab waktu ni sebab waktu ni bermulalah misi Nabi. Nabi nak tahu apa misi dia. Ayat dalam Iqra itu individu, untuk Nabi dan untuk kita lah sampai sekarang. Tapi bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi aku nak kena buat apa untuk masyarakat ni? Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan. Dia macam kita bagi kat anak kita, tutup pintu, kunci, tutup lampu, tidur. Dia tak akan tanya, tak faham lah mak. No. That instruction clear. Kan? Macam tu juga ayat tu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa siyabaka fatahhir. Tuhan kamu besarkan. Baju kamu, maksudnya akhlak kamu, peribadi kamu, penampilan kamu kena sucikan. Dan kamu kena bawa orang kembali pada Tuhan. Dekat situlah Nabi tahu, aku ada mission. Nampak macam mana? Dan gap di antara wahyu pertama dengan kedua tu, ada pelbagai pandangan sejarawan lah. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah 3 minggu, ada yang kata 4 minggu dan sebagainya, bergantung kepada sejarawan. Tapi maksudnya ada gap, dan itu menyebabkan Nabi tertanya-tanya. Saya nak cerita dekat situ. Okey, dan saya simpulkan, bukan simpulkan kuliah ni, simpulkan kat itu kan. Simpulkan daripada babak itu, apa yang Nabi perlukan adalah, apa misi Nabi yang sebenar adalah mengembalikan ketinggian moral kepada masyarakat manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dan itulah merupakan misi Nabi. Dan Nabi faham, okey, rupanya aku ada misi. Soalnya sekarang macam mana? Lepas itulah turunnya surah Fatihah. Fatihah tu sebagai manifesto untuk ajak orang parti, join parti dia. Zaman tu, manifesto. Kenapa kamu kena masuk Islam? Ini manifesto dia. Sebab kami bawa idea-idea ini. Idea-idea ni, idea-idea apa benda selamatkan masyarakat daripada salah faham tentang masalah-masalah tauhid, segala benda, syirik dan sebagainya. Kembalikan Tuhan yang sebenar ke dalam pemikiran masyarakat. Itulah idea-idea sebenar dia. Baik tuan-tuan, kita masuk ke kuliah kita yang sebenar. Okey, surah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at ni adalah surah yang apa? Yang turun pada bila? Ada kaitan kenapa saya cerita tadi. Dia turun 2 tahun selepas wahyu pertama tu turun, iaitu pada tahun 612 Masihi, pada umur Nabi pada waktu tu 43, tahun ketiga kenabian. Apa yang berlaku pada waktu ini? 3 tahun pertama, apa yang berlaku sebenarnya? Apa yang Nabi buat pada 3 tahun pertama selepas menerima wahyu pertama? Dakwah secara sir, rahsia. Apa yang berlaku pada tahun ketiga ini? Perubahan di antara dakwah secara rahsia kepada dakwah kepada terang-terangan. Jadi kenapa pentingnya surah An-Nazi'at ni?
turun pada waktu-waktu ini? Kerana mesejnya sangat-sangat penting untuk diberikan kepada khalayak dakwah pada waktu tersebut. Di antaranya adalah masyarakat Quraisy. Kenapa masyarakat Quraisy perlu tahu cerita An-Nazi'at? Sebab ni saya beritahu, masalah teologi masyarakat jahiliah apa dia? Masalah akidah, masalah ni. Bukan hari akhirat, depa tak percaya afterlife. Dia bagi depa mati jadi apa? Debu yang sia-sia. So dia boleh buat jahat apa-apa pun. Nampak? Dia boleh buat jahat apa-apa pun. Sebab tak ada pembalasan. Dia tak takut kepada hari pembalasan. That's why surah Al-Fatihah ada apa? Maliki Yaumiddin. Itu relevan dia. Selama ini hang buat apa benda jahat, hang rasa tak, hang rasa selamat sebab hang ingat mati tak ada apa. Tapi macam mana kalau agama kami datang, agama kami cakap apa yang hangpa lakukan selama ini ataupun kejahatan yang akan dilakukan selama ini akan dibalas balik. Maka dia takut. Dan surah ini An-Nazi'at turun untuk menekankan lagi isu ini. Untuk mengembalikan semula satu mindset bahawa apa yang kita buat ada pertimbangan dia, ada penilaian dia, akan dihisap semula. Bear in your mind. Benda ni yang nak ditekankan sebenarnya. Surah ni ada 46 ayat. 46 ayat. Dalam surah ni ada apa? Saya tiga benda. Pertama, surah ni dia cerita tentang kiamat. Yang kedua dia cerita tentang Fir'aun. Dan yang ketiga dia cerita tentang kelompok-kelompok manusia selepas pada penilaian, hisab dilakukan. Adakah dia masuk syurga ataukah dia masuk neraka? Dan kalau masuk neraka, apa azab-azab yang dia akan terima? Dan kalau masuk syurga, apa yang azab-azab yang dia terima? Tapi satu mesej paling penting dalam surah ni adalah di manakah kita ketika mana surah ini diceritakan kepada kita? Kita jadi insan, kita jadi kelompok yang mana? Sebab tu kita kena cerita surah ni. Jadi tuan-tuan dan puan, saya ambil masa adalah 10 minit untuk cerita surah ni. Ya, ni kuliah kita baru bermula. Tak, tapi saya sangat suka sebab puan bagi puan yang datang beramai, saya sangat suka. Seronok macam tu. Nampak macam kuliah dengan orang. Kan? So surah ni apa maksud An-Nazi'at? Adik tu jawab. Apa maksud An-Nazi'at? Nazi' maksud apa? Nazi'ah maksud apa? Mencabut dengan kasar. Tu ayat dia. Sentak, penyentap. Tapi saya kira orang kata ayat sentap. No, dia bukan macam tu. Dia maksudnya dia maksud rentap. Yes, that's the best word. Rentapan. An-Nazi'ah ni adalah malaikat-malaikat yang merentap dengan keras. Gharqa adalah penekanan. Bunyi itu menunjukkan kepada makna dia. Bayangkan tuan-tuan dan puan, bayangkan kalau macam mana Tuhan cerita, kalau macam mana nyawa kita direntap daripada kerongkong kita. Gharqa, seolah macam tarik macam tu. Nampak perkataan tu. Sebab itu mukjizat Al-Quran ni besar. Bunyi perkataan menunjukkan kepada situasi dan perbuatan. Qad hasal haqqa. Apa maksud dia? Hasal haqqa. Dalam surah Yusuf, satu-satunya perkataan yang ada dalam Al-Quran dalam surah Yusuf. Kebenaran. Has maksud apa? Hasa. Qad hasal haqqa. Kan? Qad hasal haqqa. Macam mana? Dia sama maksud dengan zahara. Qad zaharal haqqa. Maksudnya apa? Telah nyatalah kebenaran. Telah terbitlah kebenaran. Tapi kenapa guna perkataan hasa? Menunjukkan bahawa nak sebut maka telah ternyatalah kebenaran. Kerana proses kebenaran tu nak, dalam cerita Nabi Yusuf, berapa lama kebenaran tu nak timbul? Berapa lama tu daripada dia kena, daripada kecil dia. Qad hasal haqqa. Hasa tu betapa cungap-cungapnya kebenaran itu seolah-olah untuk ditimbulkan dan oleh kehidupan. Itu cerita dia. Hasal haq tu seolah-olah tercungap-cungap. Setelah tercungap-cungap, kebenaran tu barulah timbul. Hasal. Hasya lillah. Apa maksud dia?
dalam surah Yusuf. Satu-satu perkataan yang ada dalam surah tak ada dalam surah lain. Hasya lillah. Sama dengan apa? Subhanallah. Masya Allah. Tapi dah selalu sangat subhanallah, masya Allah kan. Lain kali cuba amalkan. Hasya lillah. Kenapa beza dia? Nabi Yusuf cakap waktu bila? Dia ada 2 kali dia cakap kan? Pertama ketika cerita pasal Nabi Yusuf dah Allah. Hasya lillah ni ketika mana, contohnya antaranya bila mana mereka ternampak, perempuan-perempuan itu ternampak Yusuf, keindahan itu tinggi. Tak, dia bukanlah tingkat tinggi pun, dia lebih terasa tu dia punya tu. Sebab tu kita kena surah Yusuf tu, kita cerita ini kita akan faham kenapa awak dia macam tu. Dia punya perasaan tu sebab tepat dengan perasaan dia, ketepatan pada rasa dia. Hasya lillah. Dan sebutan dia tu hasya lillah. Subhanallah kadang-kadang boleh sebut dengan sangat jelas, tapi hasya lillah menunjukkan betapa indahnya benda tu dan betapa letih, betapa kita nikmatinya benda tu, kita sebut dengan very perlahan. Maksud hasya lillah ni kita gunakan pada satu keadaan yang baiklah, yang baik dan sangat memberi kesan kepada kita. Itu je. Isunya kesan kepada kita. Saya cakap rupanya itu yang paling betul perkataan dia tak? Kesan kepada kita. Kan senang. Cari perkataan tak jumpa nak explain. Okey, itu antara contohnya. Dan tu perkataan kan. Sebab apa? La ta'man. Nah, sebab apa kita kena muncul mulut macam tu bila kita baca surah Yusuf? La ta'man. Nah, ataupun la ta'men. Nah, dua bacaan. Dia ada isyarat Isyarat orang Arab munculkan mulut sebab apa? Sebab itu adalah salah satu kesan daripada orang yang buat-buat. Sebab abang-abang dia sedang nak mencipta satu pembohongan bila dia ambil dia, ataupun la ta'men, sedikit berbeza dialek dia. Maksudnya orang yang menipu ni dia tak fasih cakap. Ada sekat-sekat, ada lain sikit. Kenapa lain intonasi dia? Itu maksud dia. Okey. Sama dengan gharqa. Gharqa ni, kita nak sebut gharqa ni sudah menunjukkan bahawa betapa besarnya kesannya bila ditarik seolah-olah macam tersekat-sekat tu. Gharqa. Tu pentingnya perkataan tu. Wan nasyita. Okey, tak apa, saya tak mau pergi sesuatu bila nak habis kita punya ni. Okey, daripada ayat 1 sampai ayat ke-11, ayat ke-10 misalnya, apa yang berlaku? Allah gambarkan situasi yang sangat-sangat menakutkan kepada kita, dengan malaikat yang mencabut dengan keras, wana syita tinashta, dan malaikat yang lembut pula yang cabut, wasabihati sabha, dan malaikat yang turun daripada langit dengan cepat, fasabiqati sabqa, dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Semuanya cerita untuk membuatkan kita apa? Gerun. Dan pada ayat 10 Allah sebut apa? Yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Seolah-olah macam pergi ke ayat 10, orang kafir ni berkata, apakah benar kita akan dikembalikan ke kehidupan dahulu? Lamardu ni maksud apa? Lamardudu ni yaruduna ilallah, kita katakan. Apa maksud rad? Sebenarnya maksud rad ni maksudnya tolak. Lamardudu nafil hafirah. Hafirah ni maksudnya lubang. Maksudnya ditolak masuk ke lubang. So dia macam satu metafora lah. So maksudnya apa? Kembali ke dunia yang nyata. Sebab apa tak guna perkataan rujuk? Kenapa tak guna perkataan pulang? Dikembalikan. Kenapa tak guna perkataan kembali? Kenapa guna perkataan tolak? Tuan-tuan, ini perkataan dah. Saya pernah bagi ulah 2 jam satu perkataan. Saya sebenarnya pilih 6 kataan. Punya duk explain tu sampai gitu je. Sebab seronok bahasa Arab, dia satu perkataan 1000 makna. Sebab je apa? Sebab kalau pulang, contoh saya kata, tuan silakan pulang, dia ada pilihan, saya nak pulang, saya tak nak pulang. Tidak ada satu konsep pemaksaan dan penguasaan kepada benda tu. Tapi bila ditolak, ada force. Bila ada force, maksudnya you have no choice. Dan itulah kuasa Tuhan. Sebab tu penting. Sebab tu penting kita kena faham. Bila maksudnya kembali kepada dunia yang nyata ni, kita tak boleh buat. Tapi kuasa Tuhan boleh buat. Sebab tu dia kata force.
kami akan tolak kamu untuk pulang ke dunia yang nyata. Maksudnya kalau hangpa tak mau pun kena pi. Ataupun dalam tafsiran yang lain ada yang kata kami tolak kamu ke dalam lubang neraka. Kita tak mau, tapi apa pilihan yang kita ada? Contoh. So perkataan rad tu penting untuk menunjukkan, untuk instil kekuasaan Tuhan dekat situ. Dan ayat 1 sampai 10 ni adalah ayat yang memberikan kepada kita satu benda yang paling besar dalam hidup ni. Memberikan kita Tuhan. Memberikan kita satu limitasi, satu had, bahawa apa saja yang kita lakukan kat dunia ni, Tuhan, ada Tuhan. Berhati-hati. Dia letakkan had. Berhati-hati. Maksudnya apa? Hati-hati. Apa saja tindakan ni, hang sama ada direntak secara kasar atau direntak secara lembut. Sama ada kamu akan dilayan secara kasar atau dilayan secara lembut. Ditentukan oleh siapa kita pada hari ini. Dan itulah sebenarnya moral belief, kepercayaan moral yang paling penting. Tahu yang kita ada limitasi. Ini pun penting. Moral adalah tahu yang kita ada limitasi. Tak ada moral, artinya kita tak ada limitasi. Kita rasa macam kita bebas melakukan apa sahaja. We have no limitation. Kita boleh cakap macam-macam dekat orang. Kita tak ada limitasi. Maka itu tidak bermoral. Dan ayat 1 sampai 10 ni adalah ayat, rangkuman ayat ni, point dia adalah untuk letakkan you have limitation. Okay. Dan ayat 11 ni best. Ayat 11 dia kata iza kunna izaman nakhirah. Tuan-tuan ada? Bolehkah kita ni dihidupkan semula selepas menjadi tulang? Selepas kita ni boleh ke tulang yang reput kita boleh hidupkan kembali? Kenapa soalan ni Allah gambarkan ditanya oleh mereka? Sebab soalan inilah adalah soalan yang akan menghakis ketinggian moral kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Mereka akan, kita hari ini mungkin kita tak dapatlah, bolehkah bangun? Tak. Isunya adalah logical question. Hari ini kita akan berhadapan dengan soalan-soalan logik yang cuba nak mendinai, yang cuba nak menafikan, yang cuba nak meraguikan kepercayaan moral kita. Dulu tak pernah. Mungkin kita kecil dulu kalau kat kampung tak ada lah orang main kat saya kan. Adik rasa Tuhan tu satu ke? Tapi lah ni ada. Macam mana? Adik, Tuhan kat mana? Soalan-soalan yang kita tak pernah terlintas. Sebab tu kalau tak ada kacau, okey. Kalau tak kacau, okey je. Sebab benda tu fitrah. Kita boleh faham Tuhan tu macam mana, esa ke apa. Tapi bila benda tu dikacau, maka gangguan itu adalah satu keraguan. Dan dia gunakan dengan logical question. Dia gunakan soalan-soalan yang logik untuk meragui perkara-perkara yang dalaman tu, kepercayaan kita. Dan mulalah kita mula meragui. Dan mulalah itu masalah. Faham? Macam tak faham ya, hampa jangan macam tu. Okey. So, dan itu secara saya ambil dua ayat itu. Dan ayat 12 tu adalah ejekan berbentuk moral. Ejekan kepada moral tersebut. Apa ayat 12? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Mereka kalau macam tu, sudah tentulah kembalinya hidup tu adalah satu perkara yang merugikan. Kalau lah boleh hidup, benda tu rugi kan. Nampak? Dia mula nak mengejek kuasa Tuhan. Okey, kalau Tuhan boleh kembalikan kita kepada kehidupan, maksudnya benda tu akan merugikan. Dia cuba nak cari konsekuen buruk kepada apa yang Tuhan lakukan. Dan itu adalah ejekan moral. Bayangkan pada hari ini, antara benda yang saya sangat sedih pada hari ini, masyarakat tak rasa bersalah apabila dia troll orang. Masyarakat tak rasa bersalah apabila dia perli orang, dia mengejek orang. Dia rasa macam benda tu sentak. Dia lupa tanya apa yang dia nak sebenarnya. Hiburan semata-mata ataupun kepuasan semata-mata, ataupun macam mana. Sebab ejekan ini adalah budaya yang akan menjadi basi, yang akan menjadi biasa. Tapi budaya inilah surprisingly budaya yang diamalkan oleh orang dahulu. Tuhan mengamalkannya. Ada satu tesis menulis tentang ejekan dalam Al-Quran. Allah berakam betapa besarnya benda itu dilakukan sampai Allah rakamkan word yang digunakan oleh mereka tentang mengejek Al-Quran, tentang mengejek Allah, tentang mengejek kuasa-kuasa Tuhan. Dan hari ini kita rasa mengejek itu adalah satu benda yang biasa. Normal lah manusia, normal lah netizen. Sama lah puan. Puan menyimpulkan semuanya. Aduh. Ya, bagus. Puan fikir macam mana nak connect tu, dua tu. Bahawa sesungguhnya saya nak relatekan jawapan kepada Al-Quran itu sepanjang zaman. Dia sesuai untuk sepanjang zaman. Ya. Bila
Sama je lah. Isu dia, isu 1000 tahun dulu dengan isu sekarang sama. Sebab tu sejarah ni konsep dia repetition. Sebab tu mungkin contoh dalam surah ini dia ada cerita tentang Nabi Musa dan juga Firaun. Kita ke mana sebagai contoh saya ambil ayat 16, iznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Kemudian Allah kata kat dia, izhab ila fir'aun fa innahu tagha. Dalam surah Taha pun ada juga. Dalam surah Al-Qasas pun ada juga. Kenapa Allah cerita banyak cerita Nabi Musa bab yang sama dalam banyak surah? Tapi angle yang lain. Kenapa? Kerana benda itu berulang. Benda itu berulang. Kenapa Allah kata izhab ila fir'auna fa innahu izhab ila fir'auna innahu tagha? Tak ada fa kat situ. Minta maaf. Pergilah kepada Fir'aun, dia tu sesungguhnya Tagha. Tagha ni apa? Tagha ni melampau. Siapa yang melampau? Fir'aun memang melampau, tapi tak ada kau yang melampau kat dunia ni. Ada. Dekat surah ni dia tak cerita pun Fir'aun tu adalah macam mana dia ambil dua side Fir'aun. Pertama melampau, yang kedua mengaku Tuhan. Bermula dengan melampau kemudian mengaku Tuhan. Berhati-hati dengan ekstremism. Benda tu tak ada ke sekarang? Ada. Pengulangan itu adalah kerana hari ni ada. Sejarah ni yang membezakan sejarah dengan kita hanyalah masa. Tapi tragedi, watak, pelakuan, cara fikir sama. Selamat datang ke sejarah yang telah pun menjadi hari ini. Selamat datang. Kita memang tak ada Abu Lahab, tak ada Fir'aun, tapi kefir'aunan satu kehidupan tu dah ada. Sosok Abu Lahab, idea ke Abu Lahaban tu ada. Dia panggil Fir'aunism dengan Abu Lahabism. Betul. Is the word idea. Menjadi seorang Abu Lahab, menjadi seorang Fir'aun. Seorang Fir'aun yang merasa menang di mana-mana. Semua orang nak rasa menang ini. Minta maaf, walaupun kita sembahyang 5 waktu ke, kita tak boleh lari daripada Fir'aunik diri kita. Tetap ada Fir'aun dalam diri kita. Sama ada isunya sekarang, adakah ada Musa yang menegur kita? Itu isu dia. Itu isu penting. Kita boleh menjadi sesiapa saja watak yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Soalnya, adakah ada Nabi, adakah ada penegur, adakah ada penasihat yang mampu untuk memberikan kita cahaya? Torah. Menarik. Dan Torah ni adalah isu moral. Saya beritahu tuan-tuan. Ayat 17 surah ni ayat 17, Torah melampau adalah isu moral. Berarti melampau itu adalah satu tindakan orang yang tidak ada satu kepercayaan moral yang kuat. Apa maksud melampau dekat sini? Melampau sangat kan? Macam mana kita nak cerita melampau tu? Melampau sangat tu macam mana kita nak cerita apa maksud melampau dekat sini? Tuan-tuan, melampau bukan hanya berlaku di kelab malam. Melampau bukan hanya berlaku di tempat pergaduhan orang ramai. Melampau juga boleh berlaku di atas tikar sejadah. Melampau juga boleh berlaku dalam masjid. Melampau juga boleh berlaku di dewan kuliah. Minta maaf, melampau bukan isunya di mana, tapi isunya siapa. Berapa ramai orang yang menggunakan agama tapi melampau, dan mereka melampau atas nama agama dan mereka merosakkan orang. Di antara perkara yang dilakukan oleh Firaun adalah menggunakan naratif agama untuk bantai balik Musa. Okey, Musa kuat sangat. Kalau Tuhan aku boleh, dia gunakan kalau Tuhan. Musa kata apa? Musa kata wa ahdiyaka ila rabbika fataghsha. Kamu maksudnya aku nak pimpin kamu ke jalan Tuhan, kan, supaya kamu takut. Lagi apa respon Firaun? Apa respon Firaun? Faqala ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan. Jadi dia gunakan naratif Tuhan. Musa cuba untuk instil Tuhan dalam diri dia, tapi dia letak naratif yang sama, dia gunakan perkataan Tuhan tapi dia kata dia Tuhan. Nah, ambil. Aku adalah Tuhan, ana rabbukumul a'la. Dia kata, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Betapa melampaunya benda tu. Dan selepas Allah sebut Torah tu, ayat selepas tu Allah memberitahu, kenapa aku sebut Torah? Kerana dia sampai mengaku Tuhan. Iblis pun tak macam tu. Sungguh, Iblis pun tak mengaku Tuhan. Iblis siap minta doa kat Tuhan. Apa doa Iblis? Aku nak kacau manusia ni. Dan yang surprising ni Tuhan makbul. Katanya hasil pengacauan Iblis ni lagi jahat daripada dia punya kejahatan dulu. Ya, sebab dia ada apa? Dia ada database.
Dia buat seminar, dia panggil tok nenek dia yang tak mati lagi, cerita kami dah try 10,000 cara, hampa tak pakai, hampa kena try ni. Sebab repeatedly kalau try cara ni akan kacau. Yang kita sudah berhadapan dengan orang yang ada database tu. Bayangkan, dia ada berapa banyak pengalaman. Jangan cerita kat orang pada iblis yang baru tu datang dengan satu set. Okey, macam ni tak try, macam ni tak try. Just formula. Welcome pada zaman akhir zaman. Dan itulah akhir zaman sebenarnya. Itulah akhir zaman. Kita selekoh lah macam mana pun, selok belok macam mana pun, kita berhadapan dengan satu makhluk yang sudah ada berapa ratus ribu tahun punya pengalaman mengacau manusia. Dan kita hanya hidup sekadar berapa puluh tahun. Sebab tu pakailah empirical ke apa benda ke, tak boleh lawan dengan iblis. Satu je cara nak lawan dengan iblis. Spiritual. Iman. Cari Tuhan macam tu. Dan iblis dia akan kacau dekat bab moral. Saya beritahu tuan-tuan. Dia akan kacau bab moral. Kalau dia nampak kita ni sembahyang kuat sangat, sembahyang terus jangan lupakan suami, lupakan pasangan, lupakan isteri, lupakan ibu. Sembahyang dia tak akan kata tak payahlah sembahyang. Sebab benda tu tak pakai, dia pakai dah dulu. Tak jadi, dia kena jadi cara lain. Ajak orang tu buat sampai dia lupa tugas dia yang sebenar. Simple. Berzikir, tapi berzikir, teruskan berzikir. Bagus berzikir ni, teruskan. Sampai tak balik. Sampai tak bagi nafkah pada anak-anak. Nampak cara dia. Nampak kan? Iblis. Dia panggil talbisul iblis. Macam mana cara dia bawa benda tu? Kita tak sedar sebab kita didorong, bukan dihentikan. Sebab tu dia bukan stop buat ni. Dia dorong. Dia pergi. Itu bahaya. Dan contoh ni ruang yang ada. Ini ruang yang dibenarkan. Dia akan try ajak kita pergi sampai ke garisan ekstremism tu, kemelampauan. Hatta dalam beragama sekalipun. Berapa ramai orang agama tapi dia menggunakan agama sebagai hujah-hujah untuk menyesatkan orang. Silakan, saya dah habis masa tadi sebenarnya. Saya duk ceramah politik pula ni. Feel free to go. Tak ada masalah. Saya menyembang ni. Okey, dan itu adalah apa yang boleh nak sampaikan, tara. Dan last sekali apa yang ada, Allah ulang perkataan tara dua kali dalam surah ni. Pada ayat 17 dengan pada ayat 37. Pada ayat 17 dengan pada ayat 37. Pentingnya perkataan tara ini untuk diberikan perhatian. 37 Allah kata, dan orang-orang yang melampaui batas. Mula-mula Allah kata sesungguhnya Firaun tu melampaui batas. Pada ayat 37 Allah kata sesungguhnya sesiapa saja melampaui batas. Dan orang-orang yang melampaui batas. Berhati-hati. Firaun tak seorang melampaui batas. Kita boleh jadi orang yang melampaui batas. Okay. Itu secara asasnya apa yang ada dalam surah ni. Surah ni dia cerita tentang azab-azab malapetaka kepada orang-orang dekat neraka. Dalam masa sama dia juga cerita tentang apa yang nikmat-nikmat orang yang akan dapat sekiranya melakukan kebaikan. Dan di dalam mana-mana saja naratif, saya beritahu satu tips. Kalau cerita tentang neraka dengan syurga, azab dengan nikmat, yang azab akan sedikit, yang nikmat akan banyak. Yang neraka akan sedikit, yang syurga akan banyak. Sebab apa? Sebab Allah harapan untuk kembali lebih luas daripada hukuman. Itu mesej yang sebenar. Ceritalah dekat mana-mana surah pun, cuba ambil. Cerita tentang neraka ke azab ke, kalau 4 ayat, cerita tentang harapan, cerita tentang nikmat akan lebih daripada 4 ayat. InsyaAllah. Dan itu mesej yang sebenar. Okey, kita henti setakat ni. Tapi saya alu-alukan pandangan, soalan. Yang mana nak balik, silakan balik. Yang mana lapar, silakan pergi makan. Tapi Ustaz, nikmat yang saya lihat, nikmat lebih banyak daripada azab kan. Cuma apa, sebab saya ada dengar sekolah daripada luar, dengan yang kat Malaysia lah. Cuma yang kadang-kadang saya rasa sedih. Bila kita katalah Ustaz sebut, kalau lawan ibu bapa tak masuk syurga. The way cakap tu kan, kalau ada anak yang betul-betul dia ada buat salah. Ya, faham. Tapi dia rasa Tuhan mungkin tak ampun ni. Ya. Tapi kalau saya dengar sekolah putih, dia tak cakap ayat macam tu. Ya, betul. Dia akan lebih kata Tuhan tu Maha Pengampun. Ya. So itu yang saya rasa kekurangan di masyarakat ni lah. Ya. So orang nak taubat pun dia takut. Dia sebenarnya dia ada was-was. Dia senang saya cakap kat puan. Kenapa di antara banyak-banyak nama Allah, kenapa Allah utamakan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim? Kita ceritakan benda ni kan? Sebab apa? Sebab benda tu ya Allah nak perkenalkan diri dia.
Instead of Allah yang maha memberikan azab, yang maha menciptakan neraka ke apa benda ke, memang Allah benda tu, tapi Allah nak kenalkan diri Allah tu sebagai apa? Yang mengampun dan mengasihani. Dan inilah yang kurang daripada pendakwah-pendakwah. Macam maaf, dia bukan salah mesej, salah penyampai mesej. Dan cara kita didik masyarakat tu kata, jangan maknanya masuk neraka nanti. Tak boleh. Kita kena berikan, kita kena, dakwah ni adalah dia punya apa, ayat dia, business of winning heart. We need to win people punya heart. Kena faham kenapa aku buat benda ni, kenapa aku nak sampaikan apa sebenarnya, dan benda tu kena fikir jauh, kena faham, kena betul-betul structure dalam kepala aku nak sampaikan apa. Kalau aku nak sampaikan yang aku nak bagi dia takut dan pulang, tapi akhirnya dia bukan pulang kepada Tuhan, dia pulang kepada aku, jadi ikut aku, minta maaf kalau jadi agamawan dia ada 10 untuk ada follower. Rujuk kepada isu yang sama. Puan macam ada tu ada Puan. Saya nak balik kepada ayat-ayat awal tuan tadi. Kita bagi kuliah tentang Al-Fatihah. Apa yang awal tadi? Apa tu? Ya, tentang Al-Fatihah. Saya cakap tentang satu perspektif baru tentang Al-Fatihah, tapi ending dia orang katanya tak baca Fatihah berdosa kepada. Ya. Bila saya bertanya nanti, saya ada kelihatan seperti menuding jari kepada pihak lain tentang kesalahan mereka. Tapi saya nak tanya, kita di Malaysia ni, orang Melayu kita ni, dia mendapat sejarah pendidikan dia adalah bermula dari pondok. Okey. Doktrinasi di pondok itu. Perkataan yang sangat berat tu. Teruskan Puan. Dia punya cara mendidik itu, saya tak tahu, saya tak membaca panjang dalam tentang pendidikan. Ya, pendidikan pondok. Mungkin saya salah lah. Kita sekarang merujuk kepada orang-orang yang dekat dengan pondok, guru yang pondok. Jadi adakah cara-cara didikan di pondok itu, ilmu cara penyampaian, penyampaian itu yang menyebabkan kita ni bila bercakap tentang agama je kita ke situ. tepikan isu moral, tapi kita lihat kepada isu hari pembalasan itu lebih besar daripada menentukan. Ya, betul. Saya setuju dengan soalan Puan. Soalan Puan maknanya dia jawapan lah tu. Oh, ya. Tak, tapi saya beritahu lah, pengalaman saya memang mengaji pondok. Tapi Alhamdulillah, meriakkan diri sendiri ni, Alhamdulillah saya ada satu hobi. Sejak pada kata 3 ke 4 saya dah mula membaca dan menulis. Itu saya punya hobi lah. Alhamdulillah, secara riaknya saya beritahu. Apa yang berlaku bila masuk pondok ni, dia start mengajar pondok. Okay, kita buka kitab, and then bila habis kita balik lah. Tapi saya kitab apa, dia cakap apa kan, kita tahqiq. Dan pondok tak bagi benda tu. Dia takut kita berguru dengan syaitan. Dekat pada tu saya terfikir, kenapa tak boleh membaca? Dekat pada situ. Saya ikut saya, tapi pondok ajar 2 benda dekat saya. Ini penting. Pertama, adab. Yang ni kita tak nafikan. Memang pondok dia sangat bagus benda ni. Yang kita kena ambil benda tu, substance dia adalah dia ajar untuk kita tak jadi kurang ajar. Walaupun kita tak suka, tapi dia ajar. Yang kedua, ini penting, bahasa Arab yang teras. Yang tu saya sangat suka. Dia ngajar syair, kita kena hafal, kita kena gitu dan gini kan. Tapi critical thinking, minta maaf, ada kekurangan. Mungkin bukan semua pondok, tapi budaya critical thinking tu tak ada. Contoh, kalau kita bertanya, kenapa tak boleh macam ni? Kenapa kata-kata ni? Dia tak ada budaya tu. Dia tak ada budaya tu. Dia kata okey, tak boleh. Boleh. Faham tak? Dia budaya okey. You take it or leave it. That's it. You cannot question. Tak ada. Dia tak ada penghujahan itu, dia tak ada. Jadi itu saya tak tahu. Saya rasa pertama sebab tujuan pembukaan pondok adalah untuk itu. Untuk pertama kita kena faham sejarah dulu. Kenapa pondok ditubuhkan? Kerana nak deal dengan siapa? Nak deal dengan kesyirikan. Nak deal dengan orang-orang yang syirik ni. So, untuk deal dengan syirik, we need to be strict. Sebab tu dia kata no. Itu adalah sejarah saya. Dia sebab tu penting benda tu. Letakkan satu ketegasan dekat situ. Tak boleh. Mesti tak boleh sebab nak ajak masyarakat tu. Kalau tidak, tak boleh. Tak ada masalah. Tapi benda tu dibawa sampai sekarang. Sekarang kesyirikan dah tak banyak. Tapi pondok buat apa lagi?
Maka itu kehilangan dia. Pada saya itulah, itu asalnya kalau kita mengaji sejarah pondok. Okey? Itu pondok pula ada dua, pondok daripada Indonesia punya aliran dengan Fatani punya aliran. Ada dua tu kita kena faham. Okey, kemudian bila masuk universiti lain. Universiti saya tanya ustaz tanya saya balik. Sudah. Dekat situ, maka dekat situlah saya terfikir. Oh, apa yang saya ada selama ni saya rasa selesa sebab tak pernah dipersoalkan benda tu. Jadi bila ustaz tanya soalan, saya kata, oh dekat dalam kitab ni ada. Ustaz tanya balik, macam mana awak rasa benda tu betul? Soalan tu memang trigger dalam kepala saya kata, Allahu Akbar. Terkejutnya soalan ni, punyalah teruk sampai terkejut dengan soalan macam tu. Maksudnya betapa saya hanya menganggap kebenaran dengan sangat mudah tanpa dipersoalkan. Dekat situlah critical thinking mula perlu dibentuk. Dan kok mana-mana, ya. Antara cara untuk, sebab dia pertama bagi saya lah, saya tak naklah kata pondok semua macam tu, tapi watak manusia kan. Pertama kita perlu membina satu masyarakat yang kritikal macam tu. Dengan takut dengan soalan, tak jawab. Kita tak payah memegang kunci kebenaran. Dan itu benda yang penting. Apa yang paling penting, tak payah pegang kunci kebenaran, dan kita ajak orang dengan Islam. Ajakan, seruan itu penting, bukan penolakan. Jangan geng dia ni. Dia ni yang banyak tanya macam ni kacau. Jangan geng dia ni. Dia ni suka petikaikan macam ni. No, tak payah. Itu moral. Sebab tu soalan apa tu memang relevan. Memang itu adalah budaya masyarakat kita, terutama kali kampung. Saya pun orang kampung. Tapi kampung sudah dibentuk macam tu. Yalah, mana ada orang selebriti nak turun kampung. Macam ada ustaz selebriti nak turun kampung untuk ajar orang kampung. Orang pondok lah juga mereka yang duk main isi kuliah-kuliah kat kampung. Bagus mereka. Kan? Tapi itulah budaya yang dibentuk. Cuma untuk generasi akan datang, pendidikan akan datang, yang ni kita kena ajar macam tu. No more soalan, no more tak payah tanya soalan. No, kita kena banyakkan bertanya soalan, kita kena ajar orang untuk berfikir, be critical. Dan kita kena ajar orang untuk kita tanya soalan. Jangan takut, tambah-tambah budak-budak. Dia orang ni banyak perasaan ingin tahu. Jangan stop. Kalau tidak, habis. Kita akan bina satu manusia yang rasa takut untuk bertanya, menyebabkan apa? Menyebabkan apa yang ada sudah cukup. Dan ini masalah. Dan kita akan bina manusia yang mediocre ni. Mediocre ni maksudnya manusia lambak. Manusia lambak ni maksudnya manusia yang buat kata Nabi ni ayat Nabi buih-buih di lautan. Not substantial. Kita kena jangan. Biar budak-budak bertanya soalan, walaupun kita tak ada jawab, tak apa, nanti kita cari jawapan sama-sama. Nampak? Kita create. Kadang-kadang soalan bukan perlu dijawab, soalan perlu didorong. Kita tanya balik macam tu. Dan benda itulah saya rasa perlukan balik. Dan insya-Allah 200-300 tahun lagi okey lah kot. Panjangnya. Tapi ialah kita dah meninggal, insya-Allah lah anak-anak cucu kita insya-Allah okey. Pendidikan mengambil masa yang lama, tapi kita perlu bermula. Soalan puan tadi, itulah. Dia bukan isu mesej, isu siapa yang menyampaikan. Dan memang saya duduk UK lama, 2 tahun setengah. Memang saya rasa senang betul. Sebab tu Eropah punya masyarakat Islam mendadak naik. Sebab cara Islam disampaikan. Dan memang juga saya makin lama bila saya dengar sekolah, saya dah macam kurang minat untuk Sebab puan datang ke saya. Sebab bagi saya dia tak mengajak macam mana. Sebab saya banyak kawan yang bukan kan. Bukan Islam. Bukan Islam ada yang kadang-kadang orang nak berubah tapi dia orang ada rasa susah, takut. Sebab dia ditakutkan benda macam tu. Ya, faham, saya faham. Kita kena ubah. Kita kena bawa mesej Ar-Rahman dengan Ar-Rahim tu. Sebab macam kita mengatakan Tuhan tu macam bukan tak pemaaf pula. Jadi payah kan. Tak, kita boleh kata Tuhan menerima. Tapi instead kita kata macam tu, kita kata Tuhan marah. Bukan Tuhan salah dia, kita tu. Kita nak bagi orang takut ke fear mongering, ataupun kita nak bagi orang rasa nak dengan kita, dengan agama. Itu saya kata tujuan tu apa? Kadang-kadang tapi orang dia boleh berhujah, saya nak tahankan agama saya, ke situ pula. Tak apa kata. Jadi kita nak, sebab tu penhujahan tu perlu tepat. Topik dia adalah cara penyampaian. Bukan isu siapa pegang kunci agama. No, cara penyampaian. Kat situ kita boleh bincang. Macam tu lah saya rasa. Saya paling suka kalau luar, saya suka Hamzah Yusuf. Mula-mula tu dia kerah. Saya nak
Dia kata no. Tapi sekarang ni Allah, semua atheist, semua Yahudi, semua dia buat dialog. Mesej-mesej dia pada agama Islam tu. Saya kata manusia berubah kan. Jadi good lah. Boleh balik tau. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan balik. Menyembang ni biasa. Sampai bila nak habis? Orang live tak boleh tengok kita sembang apa.